wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zaini Sendinian bin Muhammad Azrai. Nombor matriks 14 DKA 21F 1100. Nama saya Daniel Amam bin Tajul Anwar. Nombor matrik saya 14 DKA 21F 1103. Assalamualaikum, nama saya Dafizuddin bin Azmi. Nombor matrik saya 14 DKA 21F 1070. Kami daripada kumpulan 1. Jadi dalam video ini kami akan membentangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK, penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Sebelum kita lanjut ke dalam topik ini, kita perlu mengetahui apa itu teknologi dan apa itu maklumat. Teknologi ialah suatu sistem bagi memudahkan manusia memenuhi keperluannya dari semasa ke semasa. Apa itu maklumat pula? Maklumat pula bermaksud data yang tersusun dari komunikasi ialah proses saling menghantar dan menerima maklumat dari satu pihak ke satu pihak yang lain. Dan secara kesimpulannya, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai TMK ini adalah suatu alat perkongsian maklumat yang berpotensi untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan, ekonomi, politik dan juga sosial, sama ada digunakan secara formal ataupun tidak formal. Perkembangan TMK ini, dia berkembang dengan sangat cepat dan sudah memberikan kemudahan yang terbaik untuk manusia, terutama sekali kepada pelajar. Dalam masa yang sama, kemajuan TMK ini juga boleh memberikan kesan negatif terhadap manusia. Contohnya buli cyber, penyebaran berita palsu, kesihatan terjejas seperti rabun dan juga mendorong diri untuk terjerumus dalam kegiatan sosial yang negatif. Namun begitu, ianya bergantung kepada kita sebagai pengguna untuk memanfaatkan kelebihan tersebut ataupun menggunakan untuk sesuatu yang memudaratkan. Selain itu, TMK ini telah digunakan dalam pelbagai teknologi yang membantu dalam penyampaian maklumat seperti televisyen, telefon pintar, komputer dan juga internet. Jadi, TMK ini sekaligus telah bertindak sebagai teknologi komunikasi sama ada pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Sebagai contoh yang kita dapat lihat dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain. Oleh itu, dalam konteks kesepaduan nasional di Malaysia, TMK sangat besar peranannya dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan dalam masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kita beralih pula kepada evolusi dan pengglobalan teknologi, iaitu evolusi dan perubahan teknologi ini akan terus meningkat serta berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Dan ini menunjukkan di mana kita, manusia sebagai pengguna, perlu bersikap terbuka seiring dengan arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Contoh yang dapat saya berikan ialah teknologi pada zaman dahulu, iaitu ianya sesuatu yang tak boleh dibawa ke mana-mana. Sebagai contoh yang boleh saya dapat daripada zaman kini iaitu seperti telefon rumah. Ia akan berada pada satu tempat saja. Dan manakala teknologi terkini pula ialah bersifat mudah alih dan boleh dibawa ke mana-mana saja dan boleh digunakan juga walaupun di mana saja kita berada. Malah ia disertakan juga dengan pelbagai kemudahan seperti kamera, pelayar internet dan segala media-media sosial di mana kita boleh mendapatkan segala jenis maklumat dengan cepat. Jadi disebabkan itu, ada satu benda yang kita perlu titik beratkan, iaitu dengan menguasai ilmu berkaitan teknologi tanpa mengira had umur bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran bagi mengikut aras pengglobalan teknologi. Kemudian globalisasi. Globalisasi ini merupakan zaman yang penuh dengan cabaran sebab semua maklumat yang diperolehi dengan cepat dan tanpa ada sekatan geografi. Kalau nak diambil contoh daripada zaman sekarang, ramai manusia memperkasakan tentang globalisasi ini dan memberikan pelbagai tafsiran tentangnya sama ada dalam bentuk positif maupun negatif. Hal ini dapat meragukan ramai orang untuk mengetahui tentang kesahihan sesuatu berita. Tetapi ianya memang benar dalam keindahan dunia yang kita tengok sekarang. Memang akan terselit sebuah realiti dunia yang sangat buruk jika kita mengetahui
kebenaran tentang dunia ini. Disebabkan itu, kita sebagai pengguna perlu menggunakan akal yang waras yang berpaksikan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat dan bahan yang diperolehi melalui teknologi. Tapi kita juga tak dapat menolak yang pengglobalan teknologi ini sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang beberapa impak pengglobalan teknologi dalam pelbagai bidang, iaitu dalam bidang pertanian, pembinaan, makanan, ekonomi, termasuk juga komunikasi dan hubungan. Antara impak pengglobalan teknologi dalam bidang pertanian, antaranya ialah dapat memberi keuntungan yang maksimum dan meningkatkan produktiviti serta pengeluaran pertanian manfaat. Dan juga dapat meningkatkan dan menggalakkan operasi komersial berskala besar, sama ada dalam bentuk sistem peladangan berkelompok atau estet. Juga dapat keuntungan yang optimum oleh sebab pengurangan penggunaan tenaga buruh dan penjimatan kos operasi. Impak seterusnya dalam bidang pembinaan, antaranya pemaju boleh melengkapkan projek dalam tempoh yang lebih singkat. Juga dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dengan penggunaan pembinaan yang lebih baik melalui jentera, peralatan, bahan dan perancangan projek terperinci, dan dapat menjimatkan kos dengan mengurangkan penggunaan tenaga buruh. Impak seterusnya dalam bidang makanan pula, antaranya penggunaan jentera berteknologi dalam kerja membolehkan peningkatan dalam pengeluaran pertanian seperti dalam padi, sayur-sayuran, kelapa sawit dan sebagainya. Seterusnya, industri makanan yang dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa yang singkat. Juga dapat membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Dalam bidang ekonomi pula, dapat meningkatkan produktif pembuatan dan meningkatkan sumbangan sektor perbuatan kepada ekonomi negara. Dapat menguatkan kapasiti inovasi dan dapat menambahkan bilangan pekerja berkemahiran dalam sektor pembuatan, khususnya dalam bidang teknologi. Dalam bidang komunikasi dan hubungan pula, antara impak yang boleh didapati ialah dapat menggunakan kaedah yang mudah. Seterusnya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim, menjimatkan masa dan tenaga, dan dapat maklumat yang lebih pantas. Terdapat juga beberapa impak negatif dalam bidang komunikasi dan hubungan. Antaranya dapat menyebarkan berita palsu dan fitnah, dan kita dapati pembaziran masa, seterusnya ketagihan media sosial dan juga kurang aktiviti bersemuka. Secara evolusi teknologi maklumat dan komunikasi, istilah teknologi maklumat muncul pada sekitar dekad 1970. Banyak industri bertumbuh dengan pesat dalam membangunkan sektor elektronik, sektor perkomputeran dan juga sektor bidang-bidang teknologi yang lain. Komputer komersial yang pertama ialah UNIVAC 1 yang direka oleh J. Perspedt Ike dan John Mauldin untuk Biro Banci Amerika Syarikat. Semakin lama perkakas itu semakin kecil dan mempunyai pelbagai fungsi. Di Malaysia, perkembangan teknologi maklumat bermula pada tahun 1983 apabila jurutera dan ahli akademik Malaysia iaitu Dr. Muhammad Awanglah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Beliau telah membuat hubungan internet yang sama di akhir tahun 1984 ketika beliau ditempatkan di MIMOS, Malaysia Institute of Microelectronic System. MIMOS
itu ditubuhkan oleh kerajaan untuk orang pandai bab-bab komputer untuk buat internet jadi lagi bagus. So, kemudian pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia iaitu RAKUM dengan kemudahan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awang lah. Ia telah berkembang pesat sehingga mendapat tarikan pihak swasta. Korang nak tahu tak tumpuan RAKUM apa? Tumpuan RAKUM tu ialah pada mail dan forum elektronik. Lepas tu korang tahu tak program jaring Joint Advanced Integrate Networking wujud pula lepas tu. Ni sebab RAKUM ada buat projek iaitu program Rakun. Sebab RAKUM ni bukan sahaja memberikan pengalaman dari segi pembangunan teknologi, RAKUM juga mendedahkan kelemahan, kekurangan dan potensi penggunaan teknologi rangkaian komunikasi dan isu-isu pengurusan yang berkait dengannya. So, wujudlah program jaring. Program ini dilancarkan pada tahun 1951. Tujuan dia membangunkan rangkaian komunikasi negara secara menyeluruh dan bersepadu. Sebenarnya, segala pengalaman dan kegiatan projek RAKUM ini telah diserap ke dalam projek jaring. Jadilah projek jaring ini.